Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace untuk Ringkas TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Sarawak terus merekodkan kes positif baharu COVID-19. Sebanyak 5 kes baharu dicatatkan pada Rabu yang dikesan di daerah Kuching, Miri dan Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 1,166 kes. Setakat ini, daerah Kuching, Miri, Sibu, Bintulu, Meradong, Bukit Mabong dan Lawas kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 27 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lalu. Manakala 33 buah daerah yang lain di Sarawak berada dalam status hijau. Untuk rekod, masih terdapat 3 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster Mador di Meradong, kluster Stutong di Kuching dan kluster Bas Sayap di Miri. Tabung Baitulmal Sarawak TBS menjangkakan kutipan zakat perniagaan tahun ini meningkat sebanyak 5%. Pengurus besarnya Datuk Abang Sibli Abang Muhammad Naili berkata ia akan meningkat kepada 47 juta ringgit berbanding 45 juta ringgit tahun lalu. Lebih kurang seperti yang berlaku dalam tahun 2019. Masih okey. Jadi kita berdoalah supaya sikat-sikat seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Yang Ditua tadi dia bergantung. Tapi pada masa kita rekod kita sekarang, kita masih pada angka lebih kurang. Kita untuk tahun 2021, kita tidak berani nak memberi satu peningkatan yang drastik. Kita menjangka dia akan meningkat mungkin 5% saja. Daripada 45 juta naik 5% dan mungkin dalam lingkungan 47 juta tersebut. Mengulas lanjut, katanya tahun lalu Baitulmal Sarawak berjaya mengutip 110 juta ringgit zakat secara keseluruhan di mana 40% daripadanya adalah zakat perniagaan. Menyedari pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada ekonomi, Shibli berharap syarikat masih dapat menyumbang zakat walaupun pada kadar yang mampu. Beliau berkata demikian selepas menerima pembayaran zakat perniagaan daripada Petronisa Berhad dan Sanjungan Etika Berhad yang disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Merupakan platform untuk Sarawak bergerak ke hadapan. Sarawak kini dalam perbincangan untuk membuka 2 lagi pejabat perdagangan dan pertanian tanah atas di Brunei dan Indonesia untuk meneroka pasaran global. dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sebelum ini pejabat sama dibuka di Singapura sebagai satu langkah untuk mengembangkan pasaran produk pertanian, usahawan industri kecil dan sederhana dan pelancongan. Pembukaan ini juga jelasnya akan membawa lebih banyak pelaburan serta menggalakkan perdagangan ke Sarawak. Menerusi pemasaran dan kerjasama Brunei, ia akan memajukan lagi sektor pertanian khusus di utara negeri ini. Status turut mewujudkan skim bantuan promosi menerusi insentif kerajaan Sarawak untuk membantu syarikat yang bersedia untuk mengeksport produk sekaligus menampung kos aktiviti penjenamaan, promosi dan pemasaran strategik mereka. Penubuhan status bertujuan menjana ekspor baru, tetapi yang lebih penting, ekspor sedemikian mendorong jangka panjang pembangunan pelaburan langsung asing dan kelestarian ekonomi. Perusahaan kecil dan sederhana perlu mewujudkan identiti global yang lebih kuat dengan mengekspor produk unik Sarawak kepada negara di rantau Asia. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, sehingga Ogos 2020, Sarawak berada di antara 5 pengeksport utama Malaysia dengan nilai 4.7 bilion ringgit atau 5.9% daripada nilai ekspor negara sebanyak 79.1 bilion ringgit. Kerajaan akan meminda akta berkaitan persijilan halal bagi mengelakkan berlaku pertindihan selain memperkemaskan undang-undang sedia ada, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Pihak berkuasa juga akan melaksanakan pendigitalan kod bar produk makanan halal. Katanya lagi, ada beberapa tindakan yang akan dikaji dengan lebih berkesan dan satu mekanisme turut dilaksanakan untuk tujuan persediaan ke arah itu.
Dalam pada itu, Zulkifli berkata pihaknya bersedia mempereratkan lagi jalinan kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kerjasama ini khusus untuk pelaksanaan audit terhadap loji penyembelihan di luar negara sebelum diberi kebenaran mengekspor daging ke negara ini. Seterusnya, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom mengeluarkan senarai terkini 21 penjenayah rentas sempadan dikehendaki di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone, termasuk 5 nama baharu. Komander Eskom Dato' Ahmad Fuad Othman dalam satu kenyataan pada Rabu berkata, kesemua suspek dikehendaki itu merupakan warga asing dan mempunyai kaitan atau terlibat dalam jenayah termasuk penculikan yang berlaku di S-Zone. Katanya 5 suspek baharu yang disenaraikan Eskom itu ialah Jabs atau dikenali sebagai Mujafar Sawat Jaand, Mujimar Sawat Jaand, Mundi Sawat Jaand, Wahad atau Talib serta Barah Udong atau Elvin. Nama lain yang disenaraikan ialah Apo Mike atau dikenali Majan Sahid Juwand, Al-Munjir Yadah, Salib Mura, Raden Abuh, Marajand atau dikenali Manajan Asiri, Sangbas Parisko, Hamsan Pakan atau dikenali sebagai Black Cobra, Sabri Madrasul atau dikenali sebagai Salib Jul, Bentato Kurino, Jul atau dikenali sebagai Jul Hasan, Jul Aksan Abdul Rajan atau dikenali sebagai Halimau, Tampi atau dikenali sebagai Bunju, Long Sahirin, Hai bin Mubind atau dikenali sebagai Apo Kuhambo, Halipa dan Basaron Arok. Ahmad Fuad berkata senarai nama penjenayah dikehendaki itu dikemas kini setiap 6 bulan. Daripada senarai dikehendaki sebelum ini, terdapat 5 nama dikeluarkan kerana 3 daripadanya ditembak mati dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan Filipina manakala 2 lagi masing-masing ditangkap dan menyerah diri. Beliau dalam pada itu mengingatkan masyarakat supaya memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan dan menghubungi pusat operasi Eskom untuk sebarang laporan. Pemegang PAS lawatan sosial yang telah tamat tempoh dibenarkan untuk tinggal di Sarawak sehingga 31 Mac tahun ini. Ia susulan arahan keluar dari negeri ini kepada bukan rakyat Sarawak semasa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dikuatkuasakan sehingga 31 Disember tahun lalu. Perkara itu didedahkan oleh Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting dalam kenyataannya pada Rabu. Katanya ia melibatkan rakyat dari semenanjung Malaysia, Sabah, Brunei dan negara lain. Kebanyakan mereka jelasnya telah berkahwin dengan rakyat Sarawak, malah menetap di negeri ini bersama keluarga mereka. Mengulas lanjut, kata Sebastian, beliau dimaklumkan mengenai isu berkenaan agar pihak kerajaan dapat memberi kelonggaran sewajarnya berikutan kekangan akibat pandemik COVID-19. Biarpun menghadapi kesukaran berdepan dengan cabaran COVID-19, ia bukan satu halangan buat pasukan badminton para Sarawak untuk membentuk sebuah pasukan yang mantap. Ketua Jurulatihnya Suhaili Laiman berkata, setakat ini sebanyak 3 bakat baharu dibawa masuk bagi menghadapi Sukan Paralimpik Malaysia di Johor pada edisi 2022. Kini tu dia bolehlah dia dididikkan yang baru, yang bakat baru. Ada diambil, ada 3 orang yang bakat baru. Satu SL3, satu SL4 dan satu SU5. Bakat baru pun. Suhaili Laiman berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Rabu. Dalam pada itu, tambah Suhaili, badan induk sukan itu turut mempunyai perancangan untuk menyertai beberapa kejohanan berprestis di Kuala Lumpur. Menurut Suhaili, ia merupakan rangka persiapan pasukannya bagaimanapun bergantung kepada situasi semasa COVID-19. Untuk rekod skuad badminton para Sukma Sarawak berjaya meraih 5 pingat pada tamasya lalu dengan 2 pungutan pingat emas, 1 pungutan pingat perak dan 1 pungutan pingat gangsa. Itu saja buat masa ini. Saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat dan sayu kenep.